Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampaknya terputus tadi ya, terputus. Saya pun tak tahu sebab apa, panas sangat headset saya. Wallahualam, selalu kita menghadapi masalah ni. Ala kulli hal, insya-Allah harap dapat dimaklumkan kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti tadi bahawa kita terputus dan ini adalah yang link yang seterusnya, insya-Allah. Tadi kita berselawat dengan selawat yang telah diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir. Kita tadi berselawat sekitar dapat lebih kurang dalam 28 selawat tadi kita dapat. Kita target 33, jadi tiba-tiba terberhenti. Jadi insya-Allah kita sambung dengan selawat yang seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, selesai kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka bicara bagi majlis kita. Apa-apa pun, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dapat meneruskan majlis. Tadi terputus ya. Sebenarnya kita dah berselawat bermula pada pukul 3 tadi dan akhirnya terputus. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan link yang baru
untuk meneruskan majlis pembacaan Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita dalam baca kitab ini biiznillah. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Al-Fatihah lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat direzekikan untuk bersama dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Kitabnya Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Dan hari ini adalah hari ke-30 majlis pembacaan kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesabaran dan nafas yang panjang untuk terus kita dapat menghalusi apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, yang merupakan guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif. Beliau merupakan salah seorang ulama terkenal pada zaman beliau, yang daripada Maghrib, beliau berasal daripada Maghribi, dan dia meninggal dunia di Tonja di Maghrib, di Maghribi. Semoga Allah memberkati beliau dan menjadikan apa yang kita baca ini adalah sebagai sedekah jariah yang berterusan kepada beliau biiznillah subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita perolehi daripada majlis ini akan menjadi ilmu yang berkat untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Allahumma amin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di muka surat yang ke-22, muka surat yang ke-22 bagi kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah, iaitu dalam membicarakan amalan yang ke-30. Kita berada pada amalan yang ke-30. Amalan yang ke-30 iaitu memberikan air, memberikan air minuman kepada orang, memberikan minuman kepada orang, menghilangkan dahaga seseorang, menghilangkan dahaga seseorang. Baik, sebelum ni dalam pertemuan yang lepas di majlis yang ke-29, kita telah pun meneliti hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, iaitu hadis yang berbunyi yang menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu lelaki tersebut bertanya kepada Nabi, apakah dia amalan sekiranya saya melakukannya saya akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, adakah kamu berada di satu tempat, di satu negeri yang air terpaksa dibawa ke tempat tersebut. Maksudnya tempat itu sendiri tidak mempunyai air sehingga terpaksa diambil daripada tempat yang lain untuk kegunaan penduduk tempatan tersebut. Lalu kata lelaki tersebut, ya, maksudnya beliau berada di tempat yang tandus, yang tidak ada sumber air, menyebabkan mereka terpaksa setiap kali nak menggunakan air terpaksa pergi ke sumber air yang jauh dan menggendongnya bawa ke rumah masing-masing. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, fashtari biha siqa'an jadida thumma asqi biha fa innaka lan takhriqaha hatta tablugha biha amal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau begitu belilah timba-timba yang baru, pencedok air yang baru di tanah tempat kamu tersebut. Belilah pencedok air yang baru di tempat kamu. Maksud dia, tempat kamu yang gersang itu kamu beli timba-timba air yang baru, kemudian hendaklah kamu menuangkan air, kamu hendaklah menuangkan air di tanah tersebut, di tanah tersebut. Maksud dia,
yang saya faham daripada kisah ini, Nabi SAW meminta supaya lelaki tadi berusaha untuk menggali tanah supaya air daripada perut bumi akan timbul lalu menjadi perigi, dan perigi itu orang dapat mengambil manfaat dengan timba-timba yang dibeli oleh orang yang menggali tersebut. Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya kamu tidak akan memecahkan bumi, iaitu ketika kamu menggali perigi tersebut, sehinggalah kamu akan sampai disebabkan bumi yang telah kamu pecahkan tersebut supaya air keluar daripadanya, sehinggalah kamu akan sampai dengan sebab itu akan amalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ingin menyatakan, dengan kamu memecahkan bumi, kamu menggali tanah supaya air keluar daripada perut bumi, amalan itu merupakan amalan yang akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dan dalam perbahasan yang lepas kita juga telah meneliti berkenaan dengan salah seorang perawi hadis ini yang bernama Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani, dan beliau merupakan seorang yang kuat, seorang perawi yang tidak bermasalah. Walaupun ada yang mengatakan beliau bermasalah, namun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, orang yang mengatakan beliau bermasalah, mereka sebenarnya bermasalah, kerana Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani merupakan orang yang kuat dari sudut ilmu hadis, darjat beliau tinggi, iaitu seorang thiqah. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis yang kuat. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sambungan kepada hadis itu, insya-Allah kita akan bacakan sekarang biiznillah, iaitu di perenggan yang kedua, fal haditsu hasanun bila syakkin. Kita akan membaca petikan ini biiznillah subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah lahu wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bi isnadina ilaihi qala fal hadithu hasanun bila syakkin. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di atas, hadis itu adalah hadis yang hasan, hadis yang statusnya adalah hasan. Walaupun ia bukan hadis sahih, tetapi dia juga bukan hadis dhaif, bahkan ia adalah hadis yang berstatus kuat, walaupun tidaklah sampai ke darjat yang paling kuat yang kita namakan dalam istilah ilmu hadis sebagai hadis sahih. Hadis sahih hadis yang darjatnya paling tinggi. Di bawah hadis sahih ada hadis hasan, iaitu hadis yang kuat juga walaupun tidaklah sekuat hadis sahih, dan di bawah hadis hasan ada hadis dhaif, iaitu hadis yang lemah. Cuma orang Melayu kita boleh sebut hadis sahih, orang akan ingat hadis dhaif, sedangkan di sana ada satu lagi hadis yang namanya hadis hasan, hadis yang kuat, hadis yang baik, bagus. Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di atas, iaitu kisah seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi amalan yang membawanya ke syurga, lalu Nabi meminta beliau menggali perigi dan menyediakan timba-timba baru untuk orang ramai menggunakan timba tersebut bagi mencedok air. Kata Sayyidina Al-Imam Abdullah Al-Ghumari, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis hasan tanpa sebarang syak. Hadis ini memang pasti adalah hadis yang hasan. Wa qad taqaddama haditsus sahihaini anna rajulan saqa kalban fa adkhalahu Allahul jannah wa anna baghiyan saqatil kalba aidan fa ghafara Allahu laha fa kaifa biman yasqi muslima. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, beliau nak kuatkan lagi, maknanya amalan yang kita nak lakukan ini amalan yang memang tak ada masalah, sebab hadis yang menyatakan tentang amalan menuangkan air kepada kaum muslimin ini adalah merupakan hadis hasan yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang telah kita pelajari sebelum ini, kisah yang hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, menceritakan kisah seorang lelaki yang pada satu ketika dahulu sebelum kedatangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang telah memberi minum seekor anjing, lalu Allah Azza wa Jalla telah memasukkan lelaki tersebut ke dalam syurga dengan sebab amalan ini, memberikan minuman kepada seekor anjing. Dan kita semua tahu anjing merupakan binatang yang berada pada kategori an-najasah al-mughallazah,
merupakan najis yang berat, sehingga cara pembersihannya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i iaitu hendaklah sesuatu yang bernajis disebabkan anjing, sama ada terkena najis anjing atau terkena kencing anjing atau dijilat oleh anjing atau benda itu telah disentuh oleh anjing dalam keadaan anjing itu basah atau benda itu basah atau kedua-duanya basah. Jadi sebarang benda yang sudah dihukum bernajis disebabkan anjing dan juga babi, cara basuhnya sebagaimana yang kita semua tahu, iaitu 7 kali basuhan. 1 kali basuhan dengan air yang dicampur dengan tanah, manakala 6 lagi adalah air mutlak. Maknanya anjing merupakan najis yang berat. Dalam masa yang sama, dengan memberikan minuman kepada seekor anjing, orang itu akan mendapat pahala, iaitu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang dia tahu dia tersilap disebabkan dia ingat anjing ni najis mukhalladhah, jadi boleh dizalimi. Saya pernah tengok dalam satu YouTube, ada satu orang perempuan dia jumpa ada satu karung, dia buka-buka karung tu, ada seekor anjing yang di dalam karung itu dan diikat. Maknanya kalaulah ditakdirkan wanita itu tidak menjumpai anjing tersebut, nescaya anjing itu akan mati disebabkan kelemasan, tak ada oksigen, tak ada makan, tak ada minum, terkurung di dalam karung. Betul anjing adalah najis, tetapi bukan bermaksud ia najis, dia boleh dizalimi dan disakiti. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan kisah seorang lelaki yang telah memberi minum seekor anjing lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Dan ada juga dalam Sahih Al-Bukhari juga Muslim kisah seorang wanita pelacur, wa'azubillah min zalik, seorang wanita murahan yang telah melacurkan dirinya, tapi dalam masa yang sama dia pernah memberikan juga minuman kepada seekor anjing. Maknanya subhanallah, kisah yang berlaku merujuk kepada binatang yang dianggap najis, dan dalam masa yang sama yang menolongnya pula dalam satu ketika seorang lelaki, tidak menyatakan dia seorang lelaki yang jahat. Dalam masa yang sama ada pula seorang wanita jahat dari segi akhlaknya, iaitu dia merupakan seorang yang tidak menjaga maruahnya, wanita pelacur. Dalam masa yang sama dia pernah memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, lalu Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa wanita tersebut. Subhanallah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maka sekiranya memberikan minuman kepada anjing, hatta seorang pelacur yang pernah memberi minuman kepada anjing pun diampunkan oleh Allah, lelaki tersebut yang memberikan minuman kepada anjing telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana pula dengan seseorang yang telah memberikan minuman kepada seorang Muslim, memberikan minuman kepada seorang Muslim. Bal taqaddama fil hadits sahih wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqatun. Bahkan dalam hadis sahih juga kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, telah disebut sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini, di antara amalan yang membawa seseorang ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang menuangkan daripada baldinya, daripada timbanya, dia tuang air yang ada dalam timbanya, dia tuang ke timba sahabatnya, dia tuang ke timba saudaranya. Itu merupakan satu sedekah. Itu juga merupakan satu amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Jadi sebenarnya hadis yang membicarakan tentang tindakan memberikan air minuman, sama ada kepada manusia atau kepada binatang, sebenarnya ini adalah merupakan amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fasaqiyul ma'i lil muslimina fi makanin yaqillu wujuduhu fihi amalun yujibul jannata bifadlillahi ta'ala. Maka tindakan memberikan air minuman, memberikan minuman air kepada orang Muslim di tempat yang sangat sedikit wujud air di situ. Maknanya hadis yang kita bicarakan ini merujuk kepada tindakan seorang yang di tempat itu air tak apa nak banyak, sumber air susah untuk didapati, maka dia telah menyediakan air di tempat tersebut. Maka amalan ini akan mewajibkan orang tersebut untuk ke syurga Allah. Maknanya
amalan ini menyebabkan orang itu dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk dimasukkan ke dalam syurga dengan lebihan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Baik orang ini dengan kurniaan Allah, dengan keridhaan Allah, dengan belas kasih Allah, Allah akan memasukkan mereka yang memberikan minuman kepada seseorang di tempat yang air susah nak dapat, maka yang melakukan kebaikan ini akan dibalas dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat biasa zaman sekarang ni untuk melakukan kebaikan sangat senang. Melakukan kebaikan sangat senang. Mungkin kita sendiri nak gali perigi di tempat kita di Malaysia ni, rata-ratanya air senang dapat. Hujan lagi ya. Contoh di tempat kita ni dengan airnya ada, sungainya ada, hujan sentiasa, air paip pun senang. Kalau di kampung pun orang dah tak guna air perigi dah, semua pakai guna air paip sebab banyak sangat sumber air. Tapi dalam masa yang sama ada tempat-tempat lain yang bukan berada di Malaysia contohnya yang sumber air sangat sukar untuk didapati. Kita nak ke sana tu mungkin agak sukar. Namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita pada zaman hari ini untuk melakukan kebaikan. Kita tengok iklan ada orang minta sumbangan untuk kita salurkan wang bagi membina atau bagi menggali telaga di tempat-tempat tersebut. Di tempat-tempat yang susah untuk mendapatkan sumber air, sungai tak ada, kena gali perigi. Tapi dalam masa yang sama mereka mungkin tidak mempunyai alatan yang cukup untuk menggali perigi yang dalam sehingga dapat menerbitkan air, maka diberikan peluang. Okey, siapa yang nak bagi sumbangan? Sebenarnya amalan ini juga termasuk di dalam apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kerana kita walaupun tak ke sana tetapi kita telah memberikan saham, memberikan pertolongan untuk menjayakan tindakan tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau kita kebetulan di Facebook tu tiba-tiba lalu sebarang bantuan diperlukan, kalau tuan-tuan yakin yang syarikat ataupun pihak yang terbabit, pihak yang benar, yang tidak ada unsur-unsur penipuan, maka apa salahnya tuan-tuan sumbang walau sedikit berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang paling penting sekurangnya walau sedikit sumbangan kita, moga-moga kita di antara mereka yang telah memberikan kebaikan. Sebab tu zaman hari ini sangat senang untuk melakukan kebaikan. Dia duduk di rumah je, dia transfer je duit. Dalam masa yang sama kita juga akan meletakkan dalam hati kita, takkanlah orang Islam yang duduk dengan dunia teknologi